Kita berada pada muka surat 47. Okay, ya. Baik, fasal yang ke-13. Perbezaan antara ahlul yaqin dan ahlul iman. Pada pengajian kita pada minggu lalunya, kita belajar berkaitan dengan perbezaan antara ahlul batin ataupun yang disebut ahlul haqiqah dan ahlul zahir ataupun disebut ahlul iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga pada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama, yang saya hormati dan saya muliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh para ahli ilmu, yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita rasa syukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang masih lagi Allah kurniakan kepada kita, dan insya-Allah pagi ini kita teruskan lagi bicara berkaitan dengan kitab Risalah Tauhid Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Kita berada pada muka surat 47. Okay, ya. Baik, fasal yang ke-13. Perbezaan antara ahlul yaqin dan ahlul iman. Pada pengajian kita pada minggu lalunya, kita belajar berkaitan dengan perbezaan antara ahlul batin ataupun yang disebut ahlul haqiqah dan ahlul zahir ataupun disebut ahlul iman. Maka untuk pagi ini, apa beza antara ahlul yakin dengan ahlul iman? Maka dikatakan oleh Imam Arsalan Ad-Dimashqi, cuma kalau kita nak baca sekejap di situ, ya, nota kaki angka 62 tu, untuk menambahkan gambaran perbahasan kita pada pagi ini. Maka dikatakan dalam huraian ringkas itu, setiap orang yang beriman ada keyakinannya. Namun perbezaan yang dimaksudkan tentang ahlul yakin dan ahlul iman adalah ahli yakin di sini merujuk kepada mereka yang sudah mencapai kesempurnaan kehambaan. Sedangkan ahlul iman adalah mereka yang masih di tahap kehambaan yang paling minimum, iaitu beribadah untuk kepentingan diri sendiri. Itu perbezaan. Baik, kita ulang balik bahawa dalam diri kita ni ada iman kepada Allah. Apa makna iman? Ada kepercayaan. Kepercayaan itu sebenarnya berserta dengan yakin. Kepercayaan yang yakin. Sebab ada orang dia percaya tapi tak cukup yakin. Maka adakah kita katakan orang beriman tu tak ada yakin? Ada keyakinannya. Cuma apa beza di sini? Kenapa kita beza antara orang yang yakin dengan orang yang beriman? Sedangkan iman itu juga ada keyakinan kepada Allah. Maka itulah sedikit perbahasannya. Maka kita baca sedikit lagi. Maka dimaksudkan ahlul yakin dengan ahlul iman ialah di sini merujuk pada orang yang yakin ni ialah orang yang sudah mencapai kesempurnaan kehambaan. Iaitu dia benar-benar telah menyempurnakan dirinya sebagai hamba kepada Allah. Dia tidak lagi ada waktu jadi hamba Allah, ada waktu jadi hamba apa? Hamba selain Allah. Mudah bahasanya,
Bahkan hidupnya seluruhnya untuk Allah. Tidak lagi untuk kepentingan selain Allah, bahkan kepentingan kepada diri sendiri. Adapun ahlul iman, walaupun dia yakin kepada Allah juga dalam keimanannya, tapi dia tahap kehambaan yang minimum. Apa maksudnya? Dia beribadah kepada Allah untuk Allah, tapi kadang-kala juga untuk dirinya sendiri. Contohlah, kita ibadah lillahi ta'ala, usalli fardhu maghrib, nawaitu sauma ghadin, semua lillah. Tapi untuk apa? Untuk ke syurga. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Untuk apa? Dapat ganjaran. Harapkan balasan. Itu untuk apa tu? Untuk kepentingan diri. Jadi sebenarnya, Allah nak pada diri kita ni, semuanya untuk dia. Yang maksudnya lillah tu, yang kita sebut lillah tu, semuanya untuk dia. Ya, solat kita, rukuk kita, sujud kita, bacaan Quran kita, zikir kita untuk dia. Habis untuk kita, jangan tanya untuk kita. Tahulah Allah buat apa untuk kita. Allah tu kan pemurah. Allah tu kan penyayang. Sebab tu orang yang yakin ialah orang yang sudah sampai kepada tahap ma'rifatullah. Dia benar-benar mengenal Allah. Siapa Allah? Allah ni kita tahulah. Dia yang cipta kita. Dia yang hidupkan kita. Dia yang bagi rezeki pada kita. Maka dia yang suruh kita beribadah untuk siapa? Untuk kita lah. Jadi kalau kita tidak berniat untuk kita pun, Allah akan beri kepada kita. Kenapa? Kan ibadah tu pun bukan untuk dia. Dia suruh kita solat, bukan untuk dia. Kalau kita tak solat pun, dia tetap Tuhan yang sempurna. Kalau kita tak baca Quran pun, dia tetap Tuhan yang maha berkuasa. Kalau kita tidak berzikir pun, bahkan seluruh makhluk ini sudah ingat kepada dia. Ya, ni sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di 7 petala langit dan ada di 7 petala bumi. Kita bertasbih banyak mana pun. Berapa ya? 33. 33 bertasbih kali 5. Itu pun kalau solat berjemaah. Kalau imam tu baca tasbih. Kalau imam tu assalamualaikum, assalamualaikum, Allah doa terus, tak adalah tasbih. Maknanya sedikit sangat kita bertasbih. Jadi adakah Allah berhajat kepada tasbih kita? Tak. Jadi kalau kita orang yang sudah sampai kepada tahap yakin, tahap sempurna kehambaan kita pada Allah, tak akan pernah lagi terfikir dalam fikiran kita pahala, syurga. Kenapa? Kerana kita dah tahu bahawa Allah pasti memberi kepada kita. Kerana dia siapkan segala-galanya. Itu bukan untuk dia pun, untuk kita semua. Ya. Jadi kalau kita dah tahu dah mak dan ayah kita buat sesuatu untuk kita, tak perlu kita cakap pun. Mak masak tu untuk siapa, mak? Jangan lupa masak untuk saya ya. Ni macam dia tak kenal mak dia ni siapa. Kenapa bantu mak ni? Ialah kalau bantu mak masak, saya boleh makan. Tak perlu. Ya, mak kata tolong basuh pinggan. Kalau saya basuh pinggan, mak bagi saya minum air tak? Tak payah cakap gitu. Dan tak perlu ada pun dalam hati kita. Sebab kita dah cukup mengenali mak kita daripada dulu sampai sekarang. Untuk kita je dia buat apa-apa pun. Betul tak? Kalau mak betul, kalau Allah? Kalau Allah lagi lah. Okeylah ya. Itu gambaran akan perbahasan kita pada pagi ini. Tak belajar lagi ni. Untuk gambaran kita, macam tu. Kita nak beza antara ahlul yakin, ahlul iman. Jadi jangan tanya pula, habis orang beriman tu tak ada yakin ke? Ada, dia yakin. Sebab tu dia beribadah pada Allah. Kalau dia tak yakin, dia percaya saja. Berapa ramai orang yang di luar sana, dia percaya tapi dia tak yakin. Maka sebab tu dia tak solat. Dia percaya Tuhan ada. Dia percaya ada syurga. Dia percaya ada neraka. Habis yang dia mengumpat juga tu. Sebab percaya saja, tak yakin. Sebab tu perasan tak surah Baqarah yang kita baca 5 ayat pertama tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Awal tu dia bicara pasal iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bima. Akhir tu ditutup dengan wa bil akhirah, dengan hari akhirat ni. Bukan sekadar percaya, yuqinun, tapi yakin. Ini antara gabungan perbahasan kita. Cuma tak dibawa ayat tu. Jadi ulama' ni dia tulis. Sebab tu kita kata para alim ulama' ni, apatah lagi wali-wali Allah, awliya-awliya Allah. Kita tak boleh kata, ni tajuk ni ada tak dalam Quran ni. Walaupun dia tak bawa ayat Quran kan. Kerana dia ni lebih memahami tentang bicara Allah tentang Al-Quran. Maka dia keluarkan untuk memudahkan kita. Supaya apa? Supaya jangan sekadar kita hidup atas muka dunia,
tidak mengangkat kedudukan kita daripada ahlul iman kepada ahlul yakin. Lebih sempurna kehambaan kita pada Allah. Baik, maka Imam Arsalan mengatakan maksiatu ahlil yaqin kufurun. Maksiat yang dilakukan oleh ahlul yaqin suatu kekufuran. Wa maksiatu ahlil iman naqsun. Maksiat yang dilakukan oleh ahlil iman suatu kekurangan. Apa maksud dia? Kalau orang tu sudah mencapai maqam ahlul yaqin, yang benar-benar yakin kepada Allah, seluruh hidupnya, dirinya, seluruhnya menghambakan dirinya kepada Allah, tiba-tiba dia buat maksiat. Yalah, manusia ni, ya ni kita takkan dia buat maksiat juga. Ya, manusia adalah manusia. Dia tetap lemah. Walaupun maqam dia sampai kepada maqam tertentu, kedudukan tertentu, dia lemah. Salah satu kelemahan manusia ni, dia lupa. Dia tersilap. Bahkan mungkin dengan dia sengaja. Kenapa? Kerana kelemahan yang ada pada diri dia. Tapi kalau dia buat juga maksiat, ketika itu dia berada dalam kedudukan kufur. Kufur tu kita tengok di sini. Sebab kufur, kita selalu sebut kan, kufur ni ada dua. Satu kufur nikmat, satu kufur akidah. Orang yang kufur nikmat atau kufur akidah disebut kafir. Orang yang kufur, kafir tu orang yang kufur. Tapi orang yang kufur tadi, tengoklah kategori mana. Satunya, dia kufur kepada nikmat. Satu lagi, akidah. Kufur nikmat dan kufur akidah, dua-dua tu akan diazab oleh Allah. Cuma kalau kufur nikmat tak kekal dalam neraka, kufur akidahnya kekal dalam neraka. Jadi maksud kufur di sini, iaitu kufur nikmat. Nota kaki angka 63 tu. Ia disebut sebagai kufur yang di bawah kufur yang keluar daripada agama. Ada kufur akidah terkeluar daripada agama. Maksiat ada suatu kekufuran nikmat di sisi ahlul yaqin kerana melihat Allah sentiasa mengurniakan nikmat kepadanya, namun dia selaku hambanya tidak mensyukurinya. Maksiat adalah suatu kekufuran nikmat. Maksiat apa? Contoh paling mudah lah. Allah bagi kita bercakap. Ni nikmat. Tapi kita guna mulut untuk bercakap ni, mengumpat. Itu dah dikira kufur nikmat. Okey ya? Kena contoh lain, tak payahlah. Contoh paling mudah. Jadi itu benda-benda begitu adalah membawa kepada kita orang yang dalam kategori kufur kepada nikmat Allah. Sedangkan Allah sentiasa memberi nikmat kepadanya yang menuntut dianya mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana mensyukuri nikmat? Ada 3 perkara. Ni dah bagi tahu ni, kita ulang balik. Pertama, dia kena lafaz alhamdulillah. Dalam perkataan alhamdu, memuji Allah di atas nikmat. Yang kedua, as-sana, bahasa Arab. Apa makna as-sana? Dia kena rasa menghargai nikmat tersebut. Rasa hargai. Yalah, kadang-kadang orang bagi kepada kita, apa ada dalam hati kita kalau orang bagi hadiah? Rasa suka, rasa seronok, rasa hargai. Mulut cakap terima kasih tuan ya, muka subhanallah senyum. Kenapa? Kerana hati itu seronok. Kalau kita dengan manusia seronok, dengan Allah kenapa tak lahirkan rasa seronok, rasa gembira, rasa menghargai nikmat Allah. Itu rukun kedua. Rukun ketiga ialah menggunakan nikmat itu dalam mentaati Allah. Barulah 3 ni baru dikira bersyukur. Kalau tak cukup 3 ni, tak dikira benar-benar bersyukur, tak sempurna bersyukur. Contoh, mulut dah cakap Alhamdulillah, hati dah gembira dengan nikmat Allah, tapi guna nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Maka tak sempurna syukurnya. Itu dia panggil rukun syukur. Okey ya? Pertama, memuji Allah. Yang kedua, rasa menghargai dalam hati dia nikmat yang Allah bagi. Yang ketiganya ialah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah dan menjauhi nikmat itu daripada menggunakannya kepada maksiat kepada Allah. Baik. Yang kedua, wa maksiatu ahlil iman, dan maksiat ahlul iman naqsun, suatu kekurangan. Apa maksud di situ? Maksiat ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berinteraksi dengan zahir ibadah semata-mata, menunjukkan kepada kekurangan kesempurnaan iman. Orang beriman pada Allah, dia akan solat. Yang tak solat tu tak beriman, tapi masih Islam. Muslim, tapi Muslim yang tak mukmin. Dia ada Muslim yang mukmin. Seorang Muslim yang beriman pada Allah. Yang solat sudah tentu beriman. Yang tak solat dia sekadar Muslim. Muslim yang apa? Muslim yang asi. Muslim yang engkar kepada Allah. Tak apa. Yang ni dia ahlul iman. Maka ahlul iman ini
dia berinteraksi dengan Allah secara zahir semata-mata. Dia solat tapi semata-mata solat. Dia baca Quran semata-mata baca Quran. Lisannya sebut Quran. Dia berzikir semata-mata berzikir. Baik. Maka kalau dia masih kepada tahap itu, menunjukkan kepada kekurangan kesempurnaan imannya. Tidak mencapai kepada tahap yakin. Bagaimana beza dia? Kita solat, zahirnya qiyam, zahirnya rukuk, zahirnya sujud, tapi hati kita juga turut rukuk dan sujud. Maknanya, zahir berinteraksi dengan rukun-rukun solat, batin kita berinteraksi dengan Allah yang kita sedang solat. Yang kita tajuk dia mudahlah yang kita belajar sebelum ni. Yang syariat dengan hakikat tu. Ada orang sekadar berinteraksi dengan syariat. Syariat apa? Syariat solat. Apakah di sebalik syariat solat itu ada hakikat? Apakah hakikatnya? Hubungan kita dengan Allah, interaksi kita dengan Allah. Itu yang tak apa? Tak akan lupa rakaat. Jadi kalau contohlah, nanti kau tanya soalan, Ustaz, saya ni dah makam apa ya? Kira-kiranya lah. Kira-kiranya. Maka kita pun tanya soalan. Masa solat tu masih lupa tak rakaat? Masih. Itulah ahlul iman. Kerana dia masih lagi berinteraksi dengan zahir. Tu pun lupa. Ya, dia berinteraksi dengan rakaat-rakaat tu pun masih lupa. Orang yang kalau sudah ahlul yaqin, dia berinteraksi sepenuhnya dengan Allah. Maka di saat dia berinteraksi dengan Allah, dia tak akan lupa kaedah-kaedah, rukun-rukun, bilangan-bilangan yang dia sedang melakukannya untuk Allah. Ya. Mana boleh solat untuk Allah, lillahi ta'ala, tiba-tiba lupa rakaat. 3 je pun. Paling banyak 4 je pun. Nasib baik tuan-tuan sekalian, dia 4 lah paling banyak ya. Kalau 10 rakaat rasa tak tahu dah jadi berapa. Tak kena gaya sampai 20. Ni rakaat 10 ke rakaat 20 ni? Itulah hakikat diri kita. Kalau kita masih tahap itu, ahlul iman. Kerana masih berinteraksi dengan zahir. Itu pun tak sepenuhnya. Itu pun masih lupa, masih lalai. Okey, seterusnya. Ini kerana hakikat iman tidak bertambah dan tidak berkurangan. Tetapi apa yang bertambah dan berkurang adalah kesempurnaan iman. Kamalul iman. Baik. Ingat tak kita belajar tajuk iman? Iman ni dia ada 2 pandangan ulama. Apa maksud iman? Ada 2 pandangan ulama. Ada ulama kata iman ni ada 2 perkara dah dikira beriman. Ada ulama kata iman ni kena ada 3 perkara baru dikira beriman. Ingat lagi tak? Macam biasalah ya, tak ingat. Macam biasa. Tak ingat. Ni catatan yang keberapa dah ni? Tak apalah, okeylah kita ulang balik. Ada ulama mengatakan iman ini ada 2 perkara. Pertama, melafazkan dengan ikrar, bukan lafaz. Ikrar bil lisan. Ikrar dengan lisan. Apa makna ikrar? Menyatakan secara perjanjian. Ikrar, bukan lafaz biasa. Ikrar, ikrar. Kalau bahasa Melayu dipanggil apa ya? Ikrar tu bahasa Arab. Perjanjian. Lafaz tu, ikrar tu bukan ikrar biasa. Sebuah perjanjian dengan lisan. Ataupun kalau kita sebut, kena ikrar dengan lisan. Yang kedua, tasdiqul bil qalbi, membenarkan dalam hati. Maka ulama mengatakan, cukup 2 ni, dah dikira beriman. Maka ditanya soalan, sekalipun kalau dia tak solat, ya. Kalau dia tak solat pun, kalau dia dah ikrar dengan lisan dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia benarkan apa yang diucap tu dalam hati dia, dia dah dikira beriman. Itu kata ulama. Dia tak solat. Dia tak solat pun dia beriman. Dia tak puasa pun dia beriman. Kenapa? Kerana solat dan puasa dan lain-lain itu bukan makna iman. Itu tuntutan selepas beriman. Tuntutan. Jadi dia beriman, dia tak melakukan tuntutan itu. Maka dikatakan dia seorang mukmin yang asi. Orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah kerana tak solat. Itu satu pandangan ulama. Sah tak iman dia? Sah. Ada ulama kata ada 3. 3. Pertama, yang tadi, ikrar dengan lisan. Yang kedua, membenarkan dalam hati. Yang ketiga, melaksanakan dengan anggota. Al-a'malu bil jawarih. Melaksanakan anggota apa? Kena solat lah. Kena puasa lah. Maka baru dikira dia beriman. Tapi ulama kata, yang 3 ni, iman yang sempurna.
Iman yang sempurna. Ya. Baik. Boleh. Yang di sini. Ada ulama berpandangan pula. Tadi. Baik. Cuma nak tambah satu lagi. Sebelum saya baca yang ni. Ada ulama kata, iman ni ada kadang-kala bertambah, ada kadang-kala berkurang. Ya. Ada satu hadis baginda Nabi SAW selalu dibaca oleh tuan-tuan guru kita. Dia kata, al-iman yazidu wa yanqus. Atau kama qala Nabi. Iman tu ada waktu bertambah, ada waktu berkurang. Ada pula dalam surah Suratul Fathi. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin. Dalam hati orang mukmin. Tujuan apa Allah turunkan ketenangan dalam hati orang beriman? Liyazdadu imanan. Untuk Allah menambah iman ke dalam hati mereka. Ma'a imanihim. Beserta atau di samping iman yang sedia ada dalam diri mereka. Maka ulama kata iman tu bertambah dan berkurang. Tapi kalau kita baca kat sini, ada ulama berpandangan pula, iman dia tak bertambah, dia tak berkurang. Mana boleh iman bertambah dan berkurang? Contoh, iman tu kan 100% pada Allah. Mana boleh jadi 90? Tak boleh dah. Rosak iman kita. Iman mesti 100%. Habis yang berkurang tu apa? Yang berkurangnya ialah amalan dia. Yang berkurang. Iman dia tetap. Ke dia dah kurang percaya pada Allah dah? Mana boleh kurang percaya? Hari ni saya percaya pada Allah 90%. Semalam 100. Lusa boleh jadi 70. Mana boleh jadi begitu? Rosak dah iman dia. Kata ulama' ni, pandangan-pandangan ulama' ni, maka yang berkurangnya ialah amalnya. Jadi ahlul iman ni, kadang-kala amalnya berkurang. Berkurang dari sudut mana? Dari segi kesempurnaan kepada keimanan dia. Sebenarnya iman tu dia tetap 100%. Cuma kita nak kata apa? Payah juga kan? Kurang sempurna persen dia tu. Dia tak sampai jadi 99. Tak. Kita nak cakap apa? Kualiti ke apa? Ada benda tak kurang benda tu, tapi kualiti dia kurang. Kadang-kadang dia bagi kat kita 3 juga pun. Tapi 3 tu kurang kualiti dia. Macam kita beli kuih kan. Nampak besarnya macam biasa juga. Tapi kurang gula. Kurang manis. Jadi kualiti dia tu. Wallahu alam. Sebab tu iman. Minta maaf. Saya cakap kuih tu sebab saya nak bagi tahu pasal iman ni. Contoh. Kurang gula. Samalah iman yang kurang kemanisannya. Iman kan ada kemanisan. Ada iman tak? Ada. Tapi kurang manis. Betapa indahnya. Iman ni kan ada kemanisan dia. Nabi kata apa? Nabi kata ada 3 perkara yang kamu akan benar-benar merasai kemanisan iman tu. Ingat lagi tu ya? Kita ingat juga yang tu. Yang tu saya tak nak bagi tahu dah. Nak baca yang lain dah. Kan ada satu tu yang Nabi kata, kalau kamu ada 3 perkara, kamu akan rasa kemanisan iman. Antaranya ialah kamu cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Kalau dalam hati kita ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul lebih cinta kepada segala-galanya, kita akan mula merasai kemanisan iman. Yang kedua, kalau kita cinta kepada seseorang kerana Allah, bukan kerana diri dia. Yang ketiganya, kita rasa benci untuk kembali kepada kufur, sebagaimana kita benci diri kita dicampak ke dalam api. Ingat lagi yang tu ya? Yang tu lah. Betapa kita benci jadi manusia yang kufur kepada Allah. Apatah lagi kafir, akidah, wal-iyazubillah. Sebagaimana kita benci kalau ada orang nak campak kita dalam api. Nak ke masuk dalam api? Main nak campak ni? Mana nak? Mesti kita tak nak. Begitulah keadaan. Maka kita akan rasa manisnya iman. Subhanallah. Bila mana iman tu manis, dia akan rasa manisnya ibadah. Sepengalaman saya, rupanya baru kita rasa, masa di Hadramaut Yaman dulu, mula-mula kita tak faham. Manis. Dia manis tu iman. Okey, itu mula-mula permulaan. Tapi sesuatu yang ada di hati ni, dia tak kekal di hati tau. Dia akan keluar ikut mulut. Contohlah, macam dia marah kat hati dia, kejap tunggulah bahasa dia macam mana. Dia akan cakap dengan mulut dia. Ataupun dia akan terbit melalui perbuatan dia. Alamak, takkan tak pernah marah kan? Faham lah. Tak pernah ya? Tak pernah wakat, tak pernah marah. Bagus lah. Yang tak pernah marah ni wali.
Wali Allah. Tapi kalau dah marah tu tahulah. Tunggu. Tak kena gaya dia cakap dengan mulut dia ataupun dia buat dengan perbuatan dia. Rupanya manis keimanan yang ada di hati pun sama. Ada pernah satu ketika, tapi bukan selalu lah. Saya ingat masa duduk di dalam masjid Abi Omar tu, di Darul Mustafa tu. Solat duha, saya ingat saya solat duha. Sana tak ada solat duha 2 rakaat. Malu pada Allah. Dia bukan malu kat orang tau. Kalau kita duduk, kita solat 2 rakaat, kita rasa, Allah duduk tengok lah, baru 2 lah. Bangun lagi. Kau bangun lagi. Masa kita duduk bangun lagi tu, kita baca lah tu. Saya pernah rasa, rupa-rupanya manis tu dia sampai di lisan. Rasa manis. Sebagaimana kita rasa manis gula kan, memang dia rasa. Naik 2 rakaat, baca bismillahirrahmanirrahim. Rasa manis. Bangun lagi, baca lagi, rasa manis. Masa tu dia terasa tak nak berhenti sebab sedap, manis. Tapi manis tu bukan manis kuih, bukan manis gula. Manis ibadah tu. Oh, macam ni rupa-rupanya. Nikmat tu, tak, dia rasa manis. Manis, rasa di lidah. Bukan rasa di hati ni. Ini yang ni, wallah alam, saya tak tahu nak cakap apa. Tapi sekali tu je rasa. Boleh jadi masa tu tak tahulah ke apa cerita. Boleh jadi fana ke apa contoh. Betul. Nikmat tu tak satu hal. Oh ya Allah seronoknya. Itu satu hal. Itu biasa dah, yang tu biasa. Oh ya Allah seronoknya, ya Allah. Lepas tu lepas solat zuhur kan, ya Allah sedapnya solat zuhur, ya Allah. Ya Allah lambat lagi ke asar, ya Allah. Oh itu biasa. Masa di sana lah, di sini, di Malaysia ni, macam biasa. Oh subhanallah. Kadang-kadang kita rasa nak menangis. Ya Allah lambat lagi ke asar ni. Macam mana lambat lagi asar? Baru bagi salam zuhur baru. Rasa seronok. Itu, yalah duduk sekeliling-keliling tu para awliya. Ya, tak sekena kaya sembahyang belah kita tu buat awliya. Biasa kita. Lepas tu saya kalau sembahyang kita cari belah-belah kita ada pakcik-pakcik. Oh itu awliya tu. Tapi satu ketika rasa manis. Bismillah tu manis, alhamdulillah manis, Allahu akbar manis, sampai Allah manis. Wallah alam tak tahu nak kata apa. Bukan manis gula, bukan manis tu dia ada rasa manis dia. Oh macam tu rupa-rupanya. Jadi apa yang kurangnya? Barangkali yang tu yang kurang. Iman adalah iman. Tapi kesempurnaan iman itu kurang. 100%. Tapi nilai dia mungkin menjadi kurang. Salah satunya, tak rasa nikmat, tak rasa manis, tak rasa sedap, tak rasa seronok. Solat. Apa pernah? Lepas solat senyum dia. Pernah? Sukanya aku, ya Allah, solat. Tak pernah ya? Itu benda-benda yang kurang. Itu yang dimaksudkan. Tetapi apa yang bertambah dan berkurang itu bukan iman, tapi kesempurnaan iman. Wallah alam. Okey ya. Muka surat 48. Dah habis dah fasa tu ringkas. Walau bagaimanapun kita berdoa kepada Allah supaya Allah angkat kedudukan kita daripada ahlul iman kepada ahlul yaqin. Yang kita beribadah kepada Allah dengan menyempurnakan seluruh sudut kehambaan kita kepada Allah. Atau doa paling mudahnya, ya Allah, Engkau jadikan aku hamba-Mu yang sempurna, ya Allah. Yang setiap saat, setiap waktu, setiap ketika, aku ada sentiasa menjadi hamba-Mu. Ya Allah, jangan biarkan aku ni terkeluar daripada batas-batas menjadi hamba-Mu. Jangan sekali-kali aku jadi hamba nafsu, ya Allah. Jangan biarkan aku jadi hamba dunia, ya Allah. Jangan jadi aku jadi hamba syaitan terutamanya. Wal-iyazubillah. Baik, fasal yang ke-14. Peringkat-peringkat hamba dan jalan menuju cinta. Ni lagi okey ya. Maknanya kita ramai-ramai ni adalah hamba Allah. Tak ada seorang pun yang dijadikan oleh Allah tuan kepada kehidupan ni. Semuanya hamba-hamba kepada Allah. Cuma walaupun dia hamba Allah, kita hamba Allah, mungkin boleh jadi dia lebih mulia daripada kita. Kerana apa? Kerana dia berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada kita. Baik, itu ya kita kena faham. Dan bila mana kita melalui perjalanan hamba ini, maqam-maqam atau kedudukan-kedudukan peringkat-peringkat ini, maka dia merupakan jalan menuju cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka Imam Arsalat dan Dimashqi rahimahullahu taala berkata, al-muttaqi mujtahidun. Orang yang bertakwa ialah orang yang kuat berusaha. Ini takrif mudah ni. Ya. Kalau kita baca sikit di situ, nak kaki angka 65 tu. Al-muttaqi mujtahidun, orang bertakwa
Apa dia orang bertakwa? Orang yang beribadah di peringkat awalnya sudah tentulah dengan ketakwaan. Orang yang mula-mula beribadah pada Allah. Kenapa dia beribadah pada Allah? Kerana dia menunaikan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Orang yang menunaikan perintah Allah tu orang apa? Orang bertakwa. Ingat tak takwa ya selalu? Yang kita baca, yang kita dengar khutbah tu, kan selalu diulang-ulang. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maknanya kalau kita mula menunaikan perintah Allah dan kita mula meninggalkan larangan-larangan Allah, kita dah disebut orang yang bertakwa. Itu permulaan. Peringkat awal. Boleh ya? Jadi orang yang beribadah di peringkat awalnya sudah tentulah dengan ketakwaan. Ia adalah permulaan bagi seorang abid. Ia seorang yang ingin menjadi ahlul ibadah, ia ada permulaan. Yang mana dorongannya adalah takwa. Rupa-rupanya kalau kita tanya balik, kita ni dah bertakwa ke belum? Kalau kita mula melaksanakan ibadah dengan menunaikan perintah Allah, dan kita meninggalkan maksiat dengan larangan Allah, ketika itu kita dah memulakan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Ada sifat takwa pada diri kita. Baik, cuma di sini ada satu perkara yang disebut. Orang bertakwa, mujtahidun, ialah orang yang kuat berusaha. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu tuan-tuan dan puan-puan dah bertakwa ke belum, tuan-tuan sangat kuat berusaha menunaikan perintah Allah dan sangat kuat berusaha meninggalkan larangan Allah. Kalau duduk main-main lagi, sambil-sambil lagi, solat pun akhir waktu, belum lagi lah. Tapi dah mula dah tu. Kerana apa? Dia tunaikan juga perintah Allah. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh, mula menunaikan perintah Allah dengan begitu sekali bersungguh, ya, jaga waktunya kalau solat, jaga hatinya kalau puasa. Kerana puasa tu yang kita nak hati kan. Puasa tu kan nak apa? Nak takwa. Takwa tu di mana? Di hati. Maka dia mula berusaha, maka dia disebut al-muttaqi, orang yang bertakwa. Okey, itu secara umum dulu. Wal muhibbu, setelah dia menjadi orang bertakwa, dia akan naik kepada peringkat yang seterusnya, al-muhib. Apa makna al-muhib? Orang yang mencintainya. Mencintai Allah. Muttakilun. Macam mana nak tahu sifat dia? Ialah orang yang bertawakal. Apa makna bertawakal? Orang yang bergantung kepada Allah. Baik. Dalam bahasa ni panggil apa? Bahasa Arab ni, bahasa Arab. Saya sebut pada tuan-tuan, tolong buat catatan sikit ya. Dalam bahasa Arab ni, dia ada tawakal, satu. Dia ada tafwid. Ingat tak puan-puan baca ayat wa ufawwidu amri ilallah? Itu tafwid. Tafwid ni kalau ejaan bahasa Arab, kalau tawakal tadi yang itulah ta waw kaf lam, tawakal. Kalau tafwid, huruf ta, huruf waw, ya, huruf dad. Huruf ta, huruf fa, waw, ya, dad. Tafwid. Kalau tak boleh eja Arab, eja Rumi je lah. Tafwid. Bahasa Arabnya seulang lagi sekali. Huruf ta, huruf fa, huruf waw, ya, dad. Huruf dad. Di mana huruf dad? Makhraj dia? Huruf dad. Makhraj dia kat mana? Bagi tahu, tak payah tunjuk. Selalunya nak tunjuk. Sama mana-mana tempat saya tanya soalan, dia tunjuk. Bagi tahu je kat mana? Mana dekat langit-langit huruf dad. Huruf dad ni ialah huruf sepanjang tepi lidah. Bermula daripada pangkal lidah hingga tepi hujung lidah, menekan ke geraham atas. Sama ada kiri atau kanan. Tafwid. Okeylah. Yang ketiga, taslim. Tawakal, tafwid, taslim. Taslim, huruf ta, sin, lam, ya, mim. Taslim. Termula dengan ta, huruf ta. Tawakal, tafwid, taslim. Ya. Baik. Apa makna tawakal? Tawakal dengan makna yang lebih dalam lah. Selalu kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, tawakal ni berserah. Tapi tawakal ni kalau saya tengok dalam kitab-kitab sufi, kitab-kitab tasawuf terutamanya, diterjemah
bergantung. Ya, gantungkan seluruh usaha kita kepada Allah. Maknanya apa? Tawakal ni masih kena usaha. Tapi setelah usaha itu gantung seterusnya dengan Allah. Jangan lagi gantung pada usaha sendiri. Usaha dulu. Ya, tawakal kena usaha dulu. Tafwid, serah pada Allah. Dan biasanya serah pada Allah ni serah betul. Ibarat kita nak tidur, kita serah pada Allah. Sebab tu amalan Habib Omar lepas isyak dah dekat nak tidur, baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali, kemudian baca ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad 11 kali. 11 kali. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad 11 kali. Tu baca lepas isyak. Lepas isyak tu, tak kira lah lepas isyak tu ataupun dekat-dekat nak tidur. Kita tidur tu, kita serah seluruhnya. Maka kalau kita tidur, apa kita boleh kita buat? Tak buat apa. Itu tafwid. Apa makna taslim? Taslim ni peringkat Nabi Ibrahim. Ingat tak? Nabi Ibrahim sebut dalam, Allah sebut dalam Quran. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim ni, kita nak kata apa dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita ya? Pasrah seluruhnya. Bulat-bulat. Tak ada usaha. Campak dalam api. Datang malaikat. Wahai Ibrahim, kamu nak suruh aku buat apa? Dia kata, aku tak perlu pada kamu, dia kata. Ya, aku ada Allah. Tu lah. Nak jatuh dalam api ni. Malaikat datang, aku ada Allah. Dia pun cakap lah. Malaikat kata apa? Wahai Ibrahim, Allah lah yang hantar aku ni. Aku tak akan datang kalau Allah tak suruh. Dia kata, kalau Allah yang hantar kamu, maknanya Allah dah tahu urusan aku. Maka tak perlu kamu. Kalau Allah yang hantar, Allah dah tahu. Jadi aku tak perlu. Tengok. Jadi jatuh lah. Itu taslim. Pasrah seluruhnya. Redha lain. Redha lain. Jangan kata redha tau. Ni tajuk lain ni. Redha lain. Ni dia serah betul-betul. Jatuh lah. Terbakar lah. Hangus lah. Sembelih anak. Sembelih lah. Tahu. Anak ni tak sayang. Tak ada. Dia panggil apa bahasa Melayu kita kalau sampai tahap tu? Macam tadi lah. Serah bulat-bulat. Pasrah kan bahasa Melayu kita lebih tepat. Pasrah. Tak tahu nak buat apa dah. Tak ada nak kata apa? Tak ada. Ada nak buat apa? Tak ada. Macam tu lah. Atau dipanggil taslim. Tak apalah nak sampai ke tahap tu dia makam yang lagi tinggi. Tapi di sini al-muhibbu, orang yang mencintai. Bagaimana nak tahu dia mencintai? Ialah orang yang bertawakal. Apa maknanya? Dia gantung seluruhnya hidup dan mati dia kepada Allah. Kita lihat di situ. Syekhul Islam menjelaskan, seorang pencinta yang jujur kepada Allah sentiasa bergantung kepada kekasihnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita nak tahu cinta itu jujur tak jujur. Ya, pencinta itu jujur tak jujur, ialah dia sentiasa jujur kepada Allah, ya, bukan pencinta wanita ni, tak ni. Ni aku pencinta wanita. Ini tak tahulah jujur ke tak. Ni kita tak bercerita. Kita seorang pencinta yang jujur kepada Allah, pasti sentiasa bergantung kepada kekasihnya, iaitu Allah. Kerana apa? Kerana dia telah masuk ke hadrah kekasih, iaitu al-mahbub dalam bahasa Arabnya. Kerana melihat semua ibadah yang dilakukan adalah dengan bantuan dan anugerah daripadanya. Apa makna dia telah masuk ke hadrat Allah? Kita nak kata apa dalam bahasa Melayu kita, ya? Dia dah sentiasa dengan Allah. Dia dah sentiasa dengan Allah. Okay, ya? Sentiasa dengan Allah tu dari sudut mana? Rasa hati dia, cinta dia, penyerahan dia, pergantungan dia. Kerana cinta tu kita bicara sekarang, bicara cinta ni, ya. Bicara cinta, bicara rasa. Bicara rasa ada bicara hati. Hati adalah bicara rasa. Jangan salah faham ni. Kadang-kadang orang, macam mana bersama dengan Allah? Ni syirik ni. Ni sesak ni. Hati. Ya, jangan salah faham. Hidup ni ada jasad, hidup ni ada hati.
Ada waktunya jauh pada jarak jasadnya, tapi dekat pada jarak rasa hatinya. Itu orang Melayu kata jauh di mata, dekat di hati. Itulah hadrat, kehadrat ilahi. Jadi oleh kerana jiwa dan hatinya dengan cinta seluruhnya, jujurnya dia kepada Allah, maka seluruh jiwa dan hatinya, atau dalam bahasa Melayu kita, jiwa dan raganya, hanyalah untuk Allah. Kerana apa? Kerana dia sentiasa berada di hadrat Allah, rasanya. Dan dia satu lagi, seluruh ibadah yang dia lakukan itu, dia yakin dan dia percaya dan dia merasai tidak ada satu pun dia dapat lakukan kecuali dengan bantuan dan anugerah dari Allah. Puan-puan, kita dapat masuk syurga sebab apa? Sebab rahmat Allah. Sebelum dapat rahmat Allah, sebab apa? Sebab beribadah kepada Allah. Sebelum beribadah pada Allah, sebab apa? Sebab beriman kepada Allah. Maka seluruhnya itu dari Allah, kurniaan Allah, anugerah Allah. Maka kalau macam itulah saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, tak akan kita baca Quran satu huruf pun kalau kita tidak beriman dengan Quran. Maka Allah bagi iman. Setelah Allah bagi iman, berapa ramai orang beriman tak baca Quran? Maka Allah yang beri kita rezeki, lisan kita boleh baca Quran. Baca Quran tu pula ada orang baca Quran di luar daripada solat, tapi kita pula boleh baca Quran di dalam solat. Semua tu sebenarnya dari Allah. Maka sebab itulah orang itu amat-amat mencintai Allah dengan apa dia panggil apa? Step-step itulah akhirnya dia akan dibawa ke syurga. Dia dibawa ke syurga tu pun bukan dengan amalan dia. Dengan kasih sayang Allah. Kalau inilah keadaan, kenapa tak mencintai Allah? Kalau ada orang lah, semua benda disiapkan pada kita. Tapi siapa setakat ni orang yang dia siapkan segala-gala untuk kita? Siapa? Setakat ni. Mak kita. Dia kandung kita, dia lahirkan kita, dia tak tidur malam sebab kita, dia penat sebab kita, dia memasak, dia membasuh, dia basuh. Apa? Macam-macam. Ya, buang air, mak yang basuh. Mak pula bukan setakat basuh. Apa ni? Dulu kan, dulu susah. Sekarang, apa pakai buang kan? Dulu kain lampin ingat lagi? Ya, basuh di situ pula. Dulu semua mak buat untuk kita. Tak sayang pada mak. Sebab tu sepatah huruf pun Allah kira derhaka, Allah buang dalam neraka. Bukan masalah sepatah huruf, bukan masalah dua huruf, masalah siapa yang kamu kata tu. Yang kamu kata tu kat siapa tu? Ni kadang-kadang anak-anak zaman sekarang jangan. Ya, mak cakap 10 patah, dia cakap 20. Betul ya? Subhanallah, memang bahaya dia. Patut hidup dia susah. Patut hidup dia ni, yang tu tak menjadi, buat tu tak menjadi. Dan mak cakap sepatah, dia 2 patah. Mak cakap 2 patah, dia 10 patah. Ni, dia dah dikira anak derhaka selama mana dia tidak memohon maaf. Itu satu bab. Taat pada mak. Bukan setakat itu, cinta, kasih, sayang. Itu kalau mak, bagaimana Allah yang mencipta mak kita tu? Mak kita tak akan lahirkan kita kalau Allah tak cipta dia. Jadi cinta kita lebih berganda-ganda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil al-muhibbu, pencinta yang jujur, muttaqilun, dia akan serahkan seluruh dirinya kepada Allah. Allah kata Allah kata bibi, Allah kata halal, silakan. Allah kata haram, maka dia akan jauhi. Allah kata ini pahala, dia akan pulun sungguh-sungguh dapatkan pahala. Kalau Allah kata dosa, dia akan jauhi sejauhnya agar dia tidak berdosa. Kenapa? Malu dia pada Allah kerana dia sangat mencintai Allah yang sangat baik kepada diri dia. Okey, yang seterusnya, wal arif. Makam yang lagi tinggi, arif. Ya. Tapi ada juga orang kata al arif tu yang bawah sikit, al muhibbu tu yang lagi tinggi. Tak apa, walau bagaimanapun kita lihat susunan di sini, wal arif, orang yang mengenal Allah. Orang arif, orang yang mengenal Allah. Sakinun, bagaimana keadaannya? Orang yang sentiasa dalam ketenangan. Kita ni kalau dah nak tahu kita ni kenal tak kenal Allah, kita dah mula tenang. Apa saja berlaku ke atas kita, susah ke, senang ke, sakit ke, sihat ke, suka ke, gembira ke, kita tenang. Tenang, bukan redha. Tadi tapi baguslah akak ni, kejap redha, redha je lah.
Tapi orang yang redha itu tenang. Kan? Biasalah tu, betul lah tu. Redha je lah. Kan? Tenang. Lain sikit. Redha ni menerima. Setelah menerima itu barulah tenang. Kalau tak terima, tak tenang. Redha tu menerima. Merasai sebuah perasaan yang menerima. Menerima dengan rasa. Dengan tak rasa apa-apa. Okey, saya terima. Itu redha. Redha tak ni? Redha? Apa makna redha? Saya terima. Segala-galanya saya terima. Ada rasa nak marah tak? Tak. Sedikit pun tak ada, tak marah. Rasa tak puas hati? Tak. Semuanya berpuas hati. Itu redha. Redha tu konsep menerima. Tenang, setelah terima tu dia datang tenang lah. Tadi kan terima. Kenapa sakit ini? Kenapa? Lah, tadi kan redha. Kenapa tak tenang pula? Kan? Ya Allah, bila nak sembuh? Ya Allah, kenapa lah tak lalu makan pula ni? Ya Allah, tak tidur. Tak. Kalau dah redha, jangan cakap apa-apa. Saya tak boleh tidur lah. Kenapa? Sakit. Yelah, redha tak? Redha. Jangan cakap apa-apa. Tak boleh tidur lah. Terimalah. Dia kata tak boleh, waktu kata redha, waktu tak tahulah kenapa semalam tak tidur, sakit ni tak boleh tidur lah. Redha tak? Redha. Redha tu terima. Okey ya. Cuma yang semalam ada ditanya soalan, habis Ustaz, kalau saya doa balik pada Allah supaya Allah selesaikan masalah, itu ikhtiar. Bukan menafikan redha. Terima dulu. Okey, terima. Ada rasa susah apa-apa. Okeylah, terimalah dulu. Kemudian ikhtiar wajib. Yang ni tenang ni, tenang. Okey ya? Kenapa dia sudah mengenal Allah? Siapa Allah? Tuhan yang maha kaya. Walaupun kita miskin, tenanglah. Tuhan kita kan kaya. Walaupun sakit, tenanglah. Tuhan kita kan penyembuh. Asy-Syafi. Kalau sedih, tenanglah. Tuhan kita kan penyayang. Maka tenang. Itu orang yang sudah kenal Allah. Terus ibarat beginilah. Ibarat yang selalu guru-guru kita ajar. Macam puan-puan kan. Puan-puan naik kapal terbang pergi Mekah kan. Puan-puan duduk dalam kapal terbang tu tenang tak? Tak tenang? Habis naik buat apa? Jangan naik. Kalau rasa tak tenang, jangan naik. Akak tidur tak dalam kapal terbang? Tidur? Masa orang bagi makan tak? Lepas tu rasa tak tenang. Siap dia tidur lagi. Naik tu dah mula tidur dah. Dia tidur dah. Kita tidur. Lepas tu orang bagi makan. Ya Allah, habis dia makan. Betul kan? Tenanglah tu. Boleh tidur, boleh makan. Kenapa? Sebab percaya. Percaya kat siapa? Kat pilot tu. Kenal tak pilot tu? Tak kenal pun pilot tu. Lainlah kalau pilot tu anak saudara saya tu. Okeylah sikit. Kan? Ni pilot tu bukan setakat anak saudara. Sepupu pun tak. Dah lah. Bukan sepupu. Muslim pun tak. Kita ni. Ya, percaya kat dia. Naik seronok gembira nak pergi haji kan? Takkan gembira, takkan tak tenang nak pergi haji. Nak pergi Kaabah ni, nak menghadap Allah ni, nak jadi tetamu Allah ni, tak tenang juga. Tu yang akak kata tadi, tak tenang. Tak munasabah. Mesti seronok, mesti tenang, rasa lapang dada, nak jadi tetamu Allah. Lepas tu naik kapal terbang tu, siap tidur lagi tenang. Mudah kalau makan lagi. Tenang. Padahal kita duduk atas kapal terbang tu, bila mana duduk benda ke atas, bila-bila masa boleh jatuh. Tapi percaya kita pada pilot tu kan. Kalau orang kata, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sedikit lagi akan memulakan penerbangan kita tanpa pilot. Sudah. Ni setakat ni saya tak pernah tahu ni kapal terbang tak ada pilot ni. Nak naik. Kenapa tak berani? Naik je lah. Kami kontrol kat bawah ni. Tak kena gaya hidup kontrol tu. Lenyap tidur. Habis kapal terbang kita. Kalau kita tak kenal pilot tu pun kita rasa tenang, siap boleh tidur, siap boleh makan. Naik bas lagi. Tuan-tuan pernah naik bas balik kampung? Pernah kan? Dulu-dulu.
Oh, tidur. Tidur kita. Sekarang baru kita tahu bagaimana driver bas tu bawa. Mana? Kan kita ada kereta kan? Dulu kita tak ada kereta, kita naik je lepas tu. Kita tak rasa. Rupanya bila mana kita follow bas, ya Allah dia ni. Laju dia bawa. Lepas tu kalau selekor, ada dia break. Sekarang baru kita tahu. Oh macam ni ke dulu aku duduk dalam bas dulu. Macam tu lah. Dulu lagi lah dahsyat jalan zaman dulu. Ingat jalan Gua Musang zaman dulu kan? Ni orang Kelantan lah. Yang Bukit Tujuh tu. Subhanallah. Bukit Tujuh tu. Dahsyat ni tu. Di situ tu ada bunian situ. Mula nak cerita lah tu. Nak cerita. Balik malam-malam. Subhanallah. Ada kawan saya seorang Ustaz Mazlan dia. Dia kata satu kali dia balik dengan orang rumah dia. Sampai kat situ, orang rumah dia kata, bang, berhenti. Ada orang pasar malam, dia kata, ada pasar malam. Mana ada pasar malam dalam bukit Gunung Ganang kat situ tu? Nasib baik dia kata tak berhenti. Ni mana pasal orang-orang duduk berhenti masuk pasar malam? Atas kata dulu cerita dia. Tak bagi tahunya. Tapi kita tidur lena lah kat situ. Percaya kita pada driver tu. Pilot kita percaya, driver bas kita percaya. Tiba-tiba Allah tak percaya. Maknanya kalau kita jiwa kita masih tak tenang dalam dunia yang kita lalui ni, kita tak cukup mengenal Tuhan kita, Allah. Tapi itulah makam kita, kedudukan kita. Jadi kita setakat ni, di mana makam kita? Mungkin yang pertama tu, peringkat hamba. Kita hamba Allah, ya sudah tentu hamba Allah. Tak ada seorang pun bukan hamba Allah. Adakah hamba Allah yang bertakwa? Wallahu alam. Tengoklah kalau kita bersungguh-sungguh dalam menunaikan perintah Allah, bertakwa. Tapi kalau kita belum bersungguh, duk main-main, terhegeh-hegeh kita ni, 2 rakaat malam pun terhegeh-hegeh kan. Saya lah tu. Kunci jam pukul 4.30, pukul 4.45, pukul 5, pukul 5 suku. Tu tengok jam saya, tu saya cakap saya. Last kali 5.30, itu kata putus. Kata putus. 5.30. Yang tu yang bangun. Lepas tu kaluk lah nak baca lagi, nak baca kaluk kan. Dah guru kita amanahkan kita kena baca ni. Kurang-kurangnya 1 jam. Kita kan janji dengan guru, bai'ah nama dia. Bai'ah tu janji dengan guru. Dah bai'ah. Sebab tu nak pergi terima amalan, minta seronok, amal belum tentu. Kena doa, ya Allah aku nak minta amalan ni ya Allah. Habis Omar datang nak ijazah tu, nak ijazah ni. Yang dia bagi kat kita tu, yang nipis tu, itu khulasah. Apa makna khulasah? Ringkasan. Tu, yang ni, yang tebal tu. Itu ringkasan tu. Yang dia baca, la haula wala. Kita yang ringkasan tu pun subhanallah. Kadang terlepas, kadang tak baca, kadang sikit baca. Paling-paling kurang 1 jam tu, kena baca. Lepas tu dia kena bangun 2 jam. Solat 1 jam. Baca 1 jam. Kita bangun 5.30. Kongsi sikit tentang dan kenapa kita baik. Bai'ah ni janji setia. Perjanjian setia. Janji setia. Ataupun boleh kita kata apa? Sumpah setia. Okey, setia kepada siapa? Setia kepada Allah dan Rasul. Melalui siapa perjanjian itu? Oleh kerana Allah dan Rasul dah tak ada, dah wafat. Sahabat. Sebab, baik. Bai'ah tu mana? Mana dalil Ustaz? Kan zaman baginda Nabi dulu ada bai'ah. Bai'atul Aqabah, Bai'atul Ridwan, Bai'atul Nisa, Bai'atul Rijal. Bai'atul Aqabah tu nama tempat, Bai'atul Ridwan tu nama peristiwa kan. Kita bincang lagi. Dia ada Bai'atul Rijal. Nabi berbai'ah mengikat sumpah setia dengan orang lelaki. Maka Nabi baca, maka sumpah setia. Ada Bai'atul Nisa, ada Nabi kumpul orang perempuan. Kemudian Nabi cerita pasal orang perempuan begini, berjanji dengan baginda Nabi. Sebenarnya berjanji dengan baginda Nabi bukan berjanji dengan baginda Nabi. Nak solat, nak jaga solat, nak jaga hati, jangan itu, jangan ini. Sentiasa bertakwa, sentiasa ikhlas. Itu janji dengan Allah sebenarnya. Ya innama yubayyi'un Allah. Ya sebenarnya janji kita dengan Allah. Ya, baik. Kemudian bai'atul walad, ada bai'ah budak. Ya, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas,
Dia budak masa tu. Maka berjanji. Mana kalau nanti saya ambil satu masa khusus, kita cerita panjang. Ni dalil dia, ni dalil dia. Baik. Jadi sekarang ni, kita dengan guru kita. Ya, dialah sebagai perantara kita yang menjadi pewaris kepada baginda Nabi. Kan ulama-ulama ni kan pewaris Nabi. Ya, sebagaimana Nabi dulu membai'ah para sahabat. Ya, di kalangan sahabat perempuan, sahabat lelaki, sahabat yang kanak-kanak. Dalam peristiwa-peristiwa Aqabah dan tertentu, itu bai'ah, janji setia kepada Allah, sumpah setia kepada Allah. Maka kita hari ini kepada guru kita, kita berjanji. Sebenarnya, guru kita perantara. Maka dia bagi amalan kepada kita, ni baca pagi. Amalan tu amalan apa? Amalan wirid. Apa makna wirid? Wirid tu himpunan zikir. Zikir tu kepada siapa? Kepada guru ke kepada Allah? Kepada Allah. Jadi kita berjanji melalui guru kita untuk berzikir di waktu paginya. Mana dalil zikir pagi, zikir petang? Kan Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, hendak kamu berzikir sebanyak-banyaknya. Antara zikirnya ialah wasabbihu, hendaklah kamu membaca tasbih. Bila kamu nak baca tasbih? Bukratan pada waktu pagi, wa asila pada waktu petang. Maka itulah dalil-dalil Quran secara umum dulu kan saya baca. Kemudian kita pun berbai'ah dengan guru. Maka guru ni dia ada madrasah dia. Setiap guru ada madrasah. Madrasah tu kadang-kala dinamakan ma'had, kadang-kala dinamakan madrasah, kadang-kala dinamakan tariqah. Lepas tu saya tanya balik syekh saya, tariqah ni apa makna sebenarnya syekh? Tariqah Syaziliyah. Tariqah itu salah satu maknanya ialah kaedah-kaedah praktikal. Tariq, kaedah amali, cara, kaedah praktikal. Atau dengan kata nama lain, madrasah-madrasah amali. Madrasah-madrasah praktikal. Dari sudut mengamalkan ilmu-ilmu. Ya, salah satu ilmunya yang paling penting ialah ilmu hati. Ilmu tasawuf. Ilmu penyucian jiwa. Kerana apa? Kerana hati ni tempat pandang Allah. Hati ni ada waktu dia lemah, maka kena kuatkan dia. Hati ni ada waktu dia mati, kena hidupkan dia. Hati ni ada waktu dia lalai, kena ingatkan dia. Apakah kita kata apa? Faktor yang paling kuat menghidupkan hati yang mati, yang paling kuat menguatkan hati yang lemah, zikir. Zikir tu kadang-kadang himpun-himpun mana disebutnya wirid. Walau wirid-wirid yang banyak disebutnya aurat. Aurat tu, zikir yang banyak disebut wirid. Wirid tu himpunan zikir. Wirid tu singular. Kalau beberapa wirid dalam satu buku, maka disebut aurat. Dan dalam aurat tu ada apa? Ada wirid-wirid yang banyak. Dalam wirid-wirid tu ada apa? Kadang-kadang disebut hizib. Hizib Bahar, Hizbun Nasri, hizib. Bahagian-bahagian. Yang baca pagi, bahagian yang baca petang, bahagian yang baca malam, bahagian yang baca lepas zuhur, ada yang baca lepas asar, ada yang baca lepas maghrib, ada yang baca lepas... Itulah yang akhir sekali diringkaskan kepada kita yang begitu banyak sekali. Maka Habib Omar meletakkan khulasah, ringkasan untuk kita orang awam. Maka janji nak baca. Maka bai'ah lah. Janji, oleh kerana Habib Omar ni pula, dia di bawah apa? Dia di bawah Ba'alawi. Tariqah Alawiyah. Madrasah Alawiyah. Iaitu satu tempat belajar ilmu dan praktikal terus ilmu itu daripada silsilah Alawiyah. Kalau Syaziliyah, daripada Syaziliyah. Kalau Ghazaliyah, daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali kan hari Rabu baca apa? Hari Khamis kan baca apa? Ingat tu kan? Itu daripada Imam Ghazali. Maka dia panggil Tariqah Ghazaliyah. Iaitu madrasah untuk beramal secara praktikal. Janji dengan siapa? Dengan guru kita. Untuk taat pada siapa? Untuk taat pada Allah. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, kalau kita tertinggal wirid-wirid yang kita dah janji nak baca ni, saya dengar cerita kena qada, betul ke? Kita kata, ya, kena qada. Mana ada wirid hukum sunat kena qada? Bukan qada wirid, qada janji tu. Janji tu kan wajib ditunai. Ada orang salah faham. Ni tengok ni. Orang ni dah kata benda sunat jadi wajib. Kita bukan kata wirid tu jadi wajib. Kita kata janji tu wajib ditunai. Kalau macam tu tak nak janji dah. Tak nak janji sudah lah. Selesai lah. Tak nak berbai'ah kata dia. Tak nak berbai'ah, tak ada masalah. Bukan wajib kita berbai'ah. Kalau kita tak nak, sudah lah. Tapi kalau kita tak nak, kita kena bersedia tunaikan lah. Kan? Alah, biasalah tunai janji. Tak nak? Tak nak, jangan berjanji.
Jangan berjanji, jangan baca. Jangan baca, duduk situ je lah. Apa makna duduk situ? Maqam kita di situlah. Orang lain dah meningkat dengan wirid-wirid yang dibaca. Sehingga mereka di kalangan mereka ada jadi awliya-awliya Allah. Yang jadi wali-wali Allah tu kerana mereka duduk di bawah para awliya. Yang para awliya tu memberi zikir. Dia ada 3 benda. Pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga hal kerohanian. Jadi kalau kita baca mudah, pertama ilmu, dengan ilmu kena amal, kemudian ada zikir. Zikir khusus. Zikir inilah memberi kekuatan, menyempurnakan amal kita. Zikir inilah meningkatkan amal kita. Bila mana dengan zikir ada kekuatan dalaman, dia meningkatkan amal kita. Sebab tu awliya-awliya Allah kita dengar, Rabi'atul Adawiyah. Ada orang cakap, ya ke? Ya tak? Ya, itu terpulang pada dia. Rabi'atul Adawiyah ni 1000 rakaat. Tapi dia dah sampai makam wali, ni karamah. Tapi kalau kita fikir, ya, terpulang lah. Sebab kita tu gitulah. Kan? Kita dengar orang Imam Syafi'i yang terkenal, atau semua, yang ni semua ustaz cakap, semua tuan-tuan guru cakap, semua dalam kitab sebut. Bulan Ramadan 2 kali khatam Quran. Boleh bayang tak 2 kali satu hari khatam Quran? Tapi kita tanya balik, siapa Imam Syafi'i itu kalau tidak wali Allah? Kalau Imam Syafi'i pun bukan wali Allah, imam mana wali Allah? Ni benda-benda yang kita kata. Kenapa? Mereka ni telah dengan wirid tadi lah. Dengan berbai'ah tadi. Dia bukan apa. Macam kita dengan mak lah kan. Kita dengan mak. Mak kita pesan dan mak kata janji tau. Mak pesan, jangan tinggal solat. Janji dengan mak ni. Kalau mak meninggal dunia, jangan tinggal solat. Pergi mana pun, buat apa pun, sibuk tara mana pun. Jangan. Kita sampai sekarang jaga solat. Sebab apa? Mak pesan. Sebenarnya, solat tu bukan untuk mak pun. Solat tu untuk Allah. Tapi dah janji dengan mak. Sebenarnya bukan janji dengan mak. Kalau tak janji dengan mak pun, solat memang tetap itu. Kerana apa? Janji kita dengan Allah. Tapi bila mana ada orang tengah, kita lain rasa dia. Betul tak? Betul. Oh, ini ayah saya pesan ni. Tengok. Apa ayah pesan? Kena buat baik pada orang. Kalau ayah tak pesan, memang kena buat baik pun. Tak boleh buat jahat pun. Ayah pesan dulu, mengalah lah. Kalau ingat tu lah ayah kita dulu. Kan ayah kita sampai satu kali dia kata, kalau bertengkar dengan orang, bagi dia menang lah. Jadi kita pun kalau dah bertengkar dengan orang, ingat balik, tak apalah, saya mengalah lah. Tengok, sebab apa? Sebenarnya, Nabi pun dah pesan. Allah pun dah pesan. Kalau gaduh dengan orang, tak payahlah debat. Tak payahlah nak bertekak, tak payah. Siapa-siapa yang meninggalkan, bertekak perdebatan ni kan, Allah sediakan satu istana dalam syurga. Kalau dia benar sekalipun. Okeylah, setakat tu dulu dah, dia dah habis masa dah. Dia tak boleh mengaji banyak sangat. Kan? Kita setakat tu dulu. Setakat tu dulu insya-Allah. Kenapa pula jangan mengaji banyak? Kalau mengaji banyak jadi alim pula. jadi setakat tu dahululah insya-Allah ya. Moga-moga Allah bagi kita faham. Kita sambung lagi tajuk tu. Ada soalan? Kalau ada. Silakan. Dia tak berbaiklah dengan ustaz tak juga berzikir pagi dan petang. Okey. Dia jadi zikir umum. Soalannya akak tanya, kalau kita tak berbai'ah dengan bai'ah ni bukan dengan semua orang. Itu satu, bukan dengan ustaz, bukan. Bai'ah ni ialah dengan biasanya dengan guru mursyid. Guru-guru yang diberi ijazah oleh gurunya, guru mursyid, murabbi mursyid. Yang dia pula membawa satu tarik yang tertentu. Tarikah yang tertentu, yang dia ni diijazahkan oleh gurunya, diiktiraf oleh gurunya. Yang gurunya bersilsilah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang ni kita berbai'ah. Okey, kalau kita tak bai'ah, tak apa. Tapi kalau kita duduk berzikir, tu kita belajar dulu. Ingat lagi tak? Zikir ni ada 2. Satu zikir hasanat ataupun zikir umum. Zikir hasanat, kita baca zikir, kita dapat pahala dan ganjaran. Tapi diri kita tak berubah. Ya. Satu lagi dinamakan zikir ad-darajat ataupun zikir al-kurubat. Zikir yang menyebabkan kita baca, hati kita makin rasa dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah. Dan kerohanian kita makin meningkat. Tadilah daripada muttaqin kepada al-muhib, kepada al-arif. Dia ada naik. Kerohanian kita.
darjat itu. Itu baru itu. Sebab apa? Sebab dia khusus. Dan khusus ni mesti ada guru. Guru akan bimbing kerohanian kita. Itu dipanggil murabbi mursyid. Ketika itu akan sampai maqam kita kepada arif billah. Orang yang mengenal Allah. Dan menyempurnakan kehambaan kita. Wallahu a'lam. Yalah, itulah ya soalan. Ada lagi soalan ya? Ada soalan lagi. Soalan kan Doa. Soalan, ada soalan. Satu lagi. Okay, kita buka satu lagi. Okey, silakan. Apa tu? Ya. Betul. Ya. Ya, betul. Itulah konsep hijrah. Soalan dan jawapannya sekali. Kan, betul. Agak tanya soalan, salah satunya ialah tempat tu, dia panggil dalam bahasa Arab disebut bi'ah. Environment tu, bi'ah ni, memang dia penentu kepada kedudukan kita. Macam puan-puan pergi Mekah dengan duduk kat Malaysia kan? Oh, subhanallah. Pukul 3 pagi dah ada dalam masjid. Bukan pukul 3 lah. Pukul 2 tu dah ada kat masjid. Rasa penat tak? Tak penat. Seronok tak? Tak seronok. Kat sini ada. Bukan tanya orang lain ada. Kita tu ada. Kadang-kadang ada. Tapi itulah penting. Ya. Saya pernah tanya Syekh saya. Saya tanya Syekh macam mana saya nak istiqamah dalam amalan. Dia kata pertama, kamu kena ada guru yang membimbing. Yang kedua, kamu kena ada zikir yang menguatkan. Yang ketiga, kamu kena ada teman yang membantu. Maknanya kalau suami, isteri kena bantu. Kalau isteri, suami kena bantu. Sebab ada hadis Nabi di saat suami bangun malam kan, dia solat 2 rakaat, kemudian dia kena kejutkan. Solat dulu. Dia kejutkan isteri. Kalau isteri bangun, solat 2 rakaat ke berapa, kejutkan suami. Genji-genji air sikit. Itu pembantu. Sebab tu puan-puan kena buat perjanjian dengan suami dan isteri ni. Ya. Bukan baik. Dah ada akad dah. Tu. Janji apa? Janji I akan bantu you, kita sama-sama masuk syurga. You juga bantu I, kita sama-sama masuk syurga. Sebab tu suami yang matang, suami yang boleh menerima kebaikan dan kekurangan isteri, itu suami yang sudah matang, suami yang soleh. Sama juga isteri yang solehah. Isteri solehah ialah isteri yang boleh menerima kebaikan dan kekurangan. Dan yang paling baik ialah yang soleh dan solehah. Dia sama-sama bantu dan buat janji setia dia untuk sama-sama masuk syurga. Ni. Setakat tu dululah ya. Jawab aja. Nanti tajuk ceramah pula. Okey, ni doa boleh. Baik, kita doa di sini. Mohon Ustaz para jemaah bantu mendoakan bonda, bonda beliau Maimun, Puan Hajah Maimun binti Ismail. Okey. Dikurniakan kesembuhan ke atas penyakit kanser yang dihadapinya dan sedang menerima rawatan kemo di Hospital KL. Ada satu lagi, mohon doa syifa, doa penyembuhan Ustazah Arba'iyah binti Basir yang sedang sakit ternak di SUKM. Baik, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم أنزل عليهما يا الله على Puan Maimun ya Allah وعلى أستاذة Arba'iyah ya Allah
dawaan min dawaik, wa shifaan min shifaik, wa rahmatan min rahmatik, wa barakatan min barakatik, ala hazihi al-awja' wal amrad wal asqam, fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah mashfi mardaha ya Allah, Allah mashfi mardaha ya Rahman, Allah mashfi mardaha ya Rahim, wa sahih ajsadaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ma laysa indana wa huwa indaka kasirun ya Wahhab, fahab laha shifaan ya Wahhab, fahab laha dawaan ya Wahhab, fahab laha rahmatan wa barakatan wa sabran min indika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada tempat yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah, yang penuh dengan barakah ini ya Allah, di tamat-tamat syurga-Mu ini ya Allah, kami berdoa khusus kepada Puan Maimun ya Allah, dan juga Ustazah Arba'iyah ya Allah. Kau turunkanlah kepada kedua-duanya ya Allah kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, penawar daripada penawar-Mu ya Allah, rahmat daripada rahmat-Mu ya Allah, keberkatan daripada keberkatan-Mu ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga menyembuhkan mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah. Berilah kekuatan kepada tubuh badan mereka ya Allah, berilah kesabaran kepada hati mereka melalui ujian ini ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah doa-doa kami kepada mereka ya Allah, terimalah doa-doa kami kepada mereka ya Allah. Kami tidak memiliki segala-galanya ya Allah. Kadang-kadang orang meminta supaya kami berdoa kepadamu ya Allah, kerana padamu ya Allah segala-galanya ya Allah ada kesembuhan ya Allah, ada segala-galanya kekuatan ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, berilah kekuatan kepada mereka ya Allah, berilah kesabaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berilah juga kesabaran kepada ahli keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, Kau sembuhkanlah yang kalau di kalangan kami ada yang masih sakit ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, kalau di kalangan kami dalam kesedihan ya Allah, gembirakanlah mereka ya Allah. Kalau di kalangan kami ada keletihan dan segala-galanya, Kau berilah kekuatan ya Allah. Maafkanlah segala kekurangan kami ya Allah, maafkanlah segala kecuaian kami ya Allah, maafkanlah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, redalah dengan kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Hidupkanlah kami sebagai orang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Letakkanlah dalam hati kami cinta dan rindu kepadamu dan kepada Nabi-Mu ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.